Hai semua, selamat bertemu kembali dalam kelas Maya Sains KSSM tingkatan 4. Hari ini kita akan masuk bab baru iaitu bab 6 berkaitan sokongan, pergerakan dan pertumbuhan. Untuk topik yang pertama iaitu 6.1 kita akan lihat sokongan, pergerakan dan pertumbuhan bagi haiwan. Jom kita lihat sama-sama. Sistem rangka manusia. Dapatkah anda teka berapa tulang yang kita ada? Rangka manusia terdiri daripada 206 tulang yang pelbagai saiz dan bentuk. Secara amnya, rangka manusia dapat dibahagikan kepada dua, iaitu rangka paksi dan rangka appendage. Apa yang mewakili rangka paksi dan apa pula tulang-tulang yang terdapat dalam rangka appendage? Rangka paksi terdiri daripada tengkorak, turus vertebra yang merujuk kepada tulang belakang, sternum dan juga tulang rusuk. Manakala rangka appendage terdiri daripada lengkungan pectoral yang terdapat pada bahagian atas, tulang tangan, lengkungan pelvis iaitu merujuk kepada lengkungan pada bahagian pinggul dan tulang kaki. Jom kita lihat dengan lebih terperinci sistem rangka manusia. Sekarang kita akan lihat dengan lebih dekat lagi tulang-tulang yang terdapat dalam rangka paksi. Yang pertama ialah tengkorak yang terdiri daripada dua tulang utama iaitu tulang kranium yang berfungsi untuk melindungi otak dan yang kedua tulang muka yang berfungsi untuk memberikan bentuk asas atau rangka muka selain menyokong gigi. Kedua-dua tulang ini iaitu tulang kranium dan tulang muka akan membentuk tengkorak. Turus vertebra pula merujuk kepada tulang-tulang kecil iaitu vertebra yang membentuk satu turus yang panjang dan kuat. Bermulalah dari bawah tengkorak sehinggalah ke pinggul. Ada 33 ruas tulang kecil kesemuanya dan ianya berfungsi untuk melindungi saraf tunjang. Ingat, sebarang kecederaan pada turus vertebra boleh mencederakan saraf tunjang dan kecederaan saraf tunjang boleh menyebabkan seseorang itu menjadi lumpuh. Tulang rusuk dan sternum pula membentuk sangkar rusuk. Iaitu kita lihat di sini sternum merujuk kepada tulang di bahagian tengah dada yang leper dan kita ada tulang rusuk. Ada 12 pasang tulang rusuk kesemuanya yang bersendi dengan vertebra thorax di bahagian belakang. Maksudnya bahagian yang kita tak dapat lihat di sini sebenarnya merujuk kepada vertebra thorax, sebahagian daripada turus vertebra. Jadi tulang rusuk selain daripada bersendi dengan sternum, ia juga bersendi dengan vertebra pada tulang belakang. 7 pasang tulang rusuk bersendi secara terus dengan sternum. Bermaksud ianya berhubung dengan sternum secara langsung. Manakala 3 lagi, kalau kita lihat, ianya bersambung secara tidak langsung oleh rawan. 1, 2, 3. Kemudian kita ada 2 lagi pasangan kat bawah yang mana ianya tergantung bebas. Apa fungsi tulang rusuk dan sternum? Memandangkan tulang rusuk dan sternum membentuk sangkar rusuk, maka sangkar rusuk ini membantu melindungi organ utama iaitu jantung dan peparu.
Ini merupakan satu lagi gambar rajah yang menunjukkan sternum dan tulang rusuk. Kalau kita lihat, terdapat 12 pasang tulang rusuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Di mana 2 pasang yang terakhir tergantung bebas. 3 dari bawah bersendi secara tidak langsung dengan rawan dan selebihnya bersendi secara terus dengan sternum. Sangkar rusuk akan membantu melindungi organ jantung dan juga peparu. Dan kita lihat kesemua tulang rusuk bersendi dengan vertebra toraks iaitu tulang belakang. Ini pula merupakan gambar yang lebih jelas tentang turus vertebra iaitu tulang belakang. Kalau anda perhatikan gambar yang ditunjukkan, tulang-tulang vertebra akan tersusun di atas satu sama lain dan seterusnya membentuk turus yang panjang bermulalah dari bawah tengkorak sehinggalah ke pinggul. Turus vertebra ini sebenarnya lebih fleksibel dan boleh lentur. Itu yang membolehkan kita boleh membongkokkan dan menggerakkan badan. Terdapat 5 jenis vertebra yang berbeza, di mana vertebra yang penting yang cikgu dah sentuh tadi ialah vertebra toraks, di mana ianya akan bersendi dengan tulang rusuk. Gambar di sebelah kanan pula merujuk kepada 2 tulang vertebra, di mana bahagian tengah yang berwarna biru ini merupakan rawan. Cikgu sudah pun cerita sebelum ini, rawan membantu untuk menyerap hentakan selain mengurangkan geseran antara tulang. Di bahagian tengah tulang vertebra terdapat saraf tunjang yang akan berhubung dengan otak. Ini membolehkan sebarang maklumat seperti impuls saraf dihantar ke otak untuk ditafsir dan diintegrasikan. Sekarang kita lihat pula tentang rangka appendage, iaitu yang pertama, lengkungan pectoral. Jadi lengkungan pectoral ini menghubungkan tulang tangan dengan rangka paksi. Jadi ini adalah tulang tangan, ini merupakan rangka paksi, iaitu ini merujuk kepada sangkar rusuk. Jadi lengkungan pectoral terdiri daripada 2 tulang, iaitu clavicle dan juga scapula. Yang seterusnya, kita akan lihat pula tulang tangan. Tulang tangan yang panjang adalah humerus, di mana bahagian hujungnya yang bulat bersendi dengan lengkungan pectoral. Manakala hujung satu lagi akan bersendi dengan 2 tulang iaitu radius yang selari dengan ibu jari dan yang keduanya ulna. Di hujungnya pula kita ada carpus yang merupakan tulang pergelangan tangan iaitu tempat di mana kita akan ikat ataupun pakai jam tangan. Kita ada tulang metacarpus iaitu tapak tangan dan seterusnya phalanx iaitu tulang-tulang jari. Rangka appendage yang kita akan lihat seterusnya adalah lengkungan pelvis. Lengkungan pelvis ini bersendi dengan rangka paksi. Jadi apa yang anda dapat lihat di tengah-tengah ini sebenarnya rangka paksi iaitu tulang vertebra. Lengkungan pelvis terbentuk daripada sepasang tulang punggung. Jadi ini satu dan ini sebelah lagi. Tulang punggung. Kepentingan lengkungan pelvis adalah untuk menyokong berat badan, melindungi pundi kencing dan juga organ pembiakan. Seterusnya, tulang kaki. Hujung tulang femur yang berbentuk bulat bersendi dengan lengkungan pelvis. Jadi kita dah belajar yang di atas ini adalah
tulang punggung yang membentuk lengkungan pelvis, di mana kita nampak tulang yang paling panjang iaitu tulang femur ini bersendi pada hujungnya. Manakala di bahagian satu lagi hujung, ianya akan bersendi dengan tulang tibia yang lebih tebal dan tulang fibula. Pergelangan kaki pula dikenali sebagai tarsus. Tapak kaki terdiri daripada tulang yang dikenali sebagai metatarsus, manakala tulang jari kaki dikenali sebagai phalanx. Sebelum ini, kita sudah pun belajar tentang rangka dalam bagi burung yang mempunyai tulang yang berongga. Jadi, apa perbandingan ataupun perbezaan antara kekuatan tulang yang padat dan tulang yang berongga? Tulang berongga, khususnya bagi burung, adalah ringan dan kuat. Ini membolehkan burung bergerak dengan lebih cepat. Malah apabila tulang tersebut berongga, keperluan kalsium dan fosforus juga adalah lebih rendah. Bagi tulang padat pula, tulangnya adalah lebih besar, padat dan kuat. Ini penting untuk menyokong keseluruhan berat badan. Sekarang kita akan lihat pula sistem sokongan dengan faktor kestabilan haiwan. Apa yang menentukan sama ada sistem sokongan tersebut stabil ataupun tidak? Kestabilan merujuk kepada titik keseimbangan pada sistem sokongan haiwan tersebut. Pusat graviti merupakan titik keseimbangan sesuatu sistem sokongan ataupun objek, di mana titik keseimbangan pula merujuk kepada titik di mana keseluruhan berat sistem sokongan atau objek itu bertindak bagi mengimbangi kedudukannya. Lihat gambar yang ditunjukkan yang mana mempunyai kestabilan yang lebih tinggi dan apa yang menentukan kestabilannya. Haiwan yang mempunyai pusat graviti yang lebih rendah adalah lebih stabil berbanding haiwan yang mempunyai pusat graviti yang lebih tinggi. Jadi kalau kita lihat pada gambar yang ditunjukkan, gambar yang pertama ini adalah yang paling stabil kerana mempunyai pusat graviti yang lebih rendah. Dapatkah anda kenal pasti haiwan mana yang mempunyai sistem sokongan yang lebih stabil? Apakah faktor yang mempengaruhi kestabilan sesuatu objek? Dua faktor yang mempengaruhi kestabilan sesuatu objek ialah pusat graviti dan luas tapak, di mana kalau kita lihat gambar yang ditunjukkan, lebih rendah kedudukan pusat graviti, maka lebih stabil objek tersebut. Maka kalau kita lihat pada gambar ini, P yang mempunyai pusat graviti yang lebih rendah adalah lebih stabil daripada Q. Objek yang mempunyai luas tapak yang lebih besar pula mempunyai kestabilan yang lebih tinggi berbanding objek dengan luas tapak yang lebih kecil. Maka R yang mempunyai luas tapak yang lebih besar adalah lebih stabil berbanding S. Kita semua tahu zirafah merupakan haiwan yang sangat tinggi. Ini menyebabkan pusat gravitinya juga lebih tinggi dan menjadikannya kurang stabil. Jadi bagaimana zirafah dapat menstabilkan badannya khususnya ketika sedang minum air? Zirafah akan mengangkangkan kakinya sebagaimana yang anda dapat lihat dalam gambar ini. Ini akan dapat menambahkan luas tapak dan apabila zirafah tunduk untuk minum air, ini secara tidak langsung akan merendahkan pusat graviti. Jadi kedua-dua faktor ini akan meningkatkan kestabilan zirafah.
Masalah yang dihadapi oleh haiwan kangaroo pula ialah kaki depannya yang kecil. Ini akan mengurangkan kestabilan. Jadi bagaimana kangaroo dapat melompat maupun berdiri dengan lebih stabil? Kangaroo menggunakan ekornya sebagai tongkat untuk dijadikan sokongan. Selain itu, kehadiran ekor juga dapat menambahkan luas tapak kangaroo yang seterusnya meningkatkan kestabilannya.